Salihin from 6 Arif. Okay, soalan pertama. Kam adat al-kawakib? Huna thamaniyat kawakib. Okay, kedua. Azkur law an kaus kaza? Ahmar al-buk takadukaliu al-asfar akbar akdar azraq mili nafsihi. Okay, ketiga. Berapakah jarak di antara bumi dengan matahari? Jarak di antara bumi dengan matahari ialah 152.04 juta kilometer. Okay, yang keempat. Nyatakan saiz planet yang paling besar di dalam sistem Suria. 6.142 I10 kilometer. Okey, semula soalan keempat semula. Nyatakan saiz planet yang paling besar di dalam sistem Suria. Enam poin satu empat dua I10 kilometer. Okey, soalan yang kelima. Nyatakan jumlah satelit semula jadi pada setiap planet berikut. Okey, pertama Bumi, 2 Merikh, 3 Zuhal. Satelit semula jadi yang ada di bumi ialah 1, manakala Marikh 2 dan Zuhal adalah 9. Okey. Baik, seterusnya soalan yang keenam. Apakah unit ukuran bagi panjang dan jisim? Unit panjang mm, cm, m, km. Unit jisim mg, g, kg. Okey, yang ketujuh. Nyatakan maksud pupus dan diancam kepupusan. Kepupusan bermaksud haiwan yang tiada lagi di bumi ini, dan diancam kepupusan haiwan yang semakin sikit. Okey, yang ke-8. Apakah fenomena alam yang berlaku baru-baru ini? Fenomena alam yang berlaku baru-baru ini adalah matahari terbit di utara. Okey, yang ke-9. Apakah faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan? Aktiviti manusia, bencana alam dan pencemaran. Okey, yang ke-10. Nyatakan pengertian alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan benda tidak hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Okey, soalan ke-11. Apakah sebab berlakunya pencemaran alam sekitar? Pembalakan haram, pembuangan sampah di tasik dan sungai. Okey, soalan ke-12. Bagaimanakah caranya kita menjaga kebaikan alam sekitar? Mendidik masyarakat tentang melindungi haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Okey, untuk soalan ke-13 dalam bahasa Inggeris. What does 3R mean? 3R mean reduce, reuse and recycle. Okay, number 14. Where can you find recycling bins? You can find recycling bin outside home, office and large public facility. Okay, the last one. How many colors recycling bins are introduced? Recycling bins are introduced with Colors. 6 colors. Okay.
Terima kasih. Sekian, terima kasih. Thank you. Kita akan mulakan. Jadi Farzana, untuk soalan sisi kebat ini ada soalan dalam bahasa Arab juga. Jadi kalau Farzana tahu jawapannya, bolehlah jawab dalam bahasa Arab. Okey, soalan pertama, kaifa yazharu kaus kuzah? Kaifa yazharu kaus kuzah? Kaus kuzah maksud apa? Kaus kuzah. Kaus kuzah ada sab'ah, ada 7 warna kaus kuzah. Kita belajar pasal alam. Jadi soalan yang tadi pun berkenaan dengan alam. Okey, jadi kaus kuzah tu apa? Dia ada 7 warna kaus kuzah. Pelangi. Apa dia? Pelangi. Okey, pelangi. Baik. Saya tanya tadi macam mana pelangi tu boleh muncul? Macam mana pelangi boleh terjadi? Biasa tengok pelangi. Adakah pelangi hal baru kaus kuzah fil lain pada waktu malam? Tak. Boleh kita nampak tak? Okey, kita nampak waktu siang. Macam mana itu boleh terjadi? Bila je pelangi tu awak boleh nampak? Adakah setiap masa waktu siang? Tak. Jadi bila sebenarnya yang awak nampak? Selepas hujan. Selepas waktu hujan. Okey. Rasa-rasa kenapa? Macam mana boleh jadi? Kenapa selepas waktu hujan awak boleh nampak pelangi? Kalau tak hujan, ada pelangi tak? Tak. Kalau tak hujan, tak ada pelangi. Baik. Soalan seterusnya, kita akan buat projek berkaitan dengan alam. Jadi, saya nak tanya, apa akibat kalau kita tidak mengamalkan adab terhadap alam sekitar? Apa yang akan terjadi? Apa akibatnya? Akibat tidak mengamalkan adab terhadap alam sekitar. Apa akan jadi dengan alam sekitar kalau kita tak ada adab dengan dia? Keputusan haiwan. Okey, lagi? Apa lagi? Awak bayangkan kita duduk dekat alam, sekarang kita kat bumi kan? Apa yang akan jadi kalau kita sendiri tidak mengamalkan adab-adab kita dengan alam sekitar? Selain daripada tadi awak cakap keputusan haiwan kan, apa lagi? Apa lagi yang akan terjadi? Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Kenapa boleh jadi oksigen tu kurang? Okey ke Farzana? Lain okey ke? Start lah. Okey Farzana. Cikgu Rozina dengar? Line saya. Akak dengar je, Teh.
Okey. Dengar Farzana jawab? Tak jelas. Tak jelas. Okey Farzana, boleh ulang semula Farzana? Okey Farzana. Bagaimana boleh terjadi kekurangan oksigen? Pokok ditebang. Okey, sebab pokok ditebang. Baik. Cikgu Rozina ada soalan? Ni soalan tentang sains kan? Sains boleh apa-apa berkaitan ni? Okey, kalau soalan tentang alam sekitar ke? Alam kita. Okey. Fazana, boleh tak bagi tahu cikgu apa lagi jenis pencemaran alam yang awak tahu? Tahu tak tentang pencemaran alam yang biasa berlaku? Pembuangan toksik di dalam sungai. Macam apa dia? Pembuangan toksik di dalam sungai. Okey. Lagi? Baik. Ni anak orang kerja dalam bilik ni. Anak dia pakai dia JPC. Dah sejak dia tu metode belanjaan dia tak belajar. Ikut dengan tek 2000 lah. Pencemaran ni selalu berlakunya di mana, Fazana? Dalam hutan. Pencemaran yang awak tahu, yang awak tak belajar. Wait, saya lagi dia tak ada. Okey, soalan lain kan. Dapat dengar tak? Leg. Mana? Leg. Okey, tadi awak kata pelangi beberapa warna yang kita tahu kan? Okay, cuba awak warna Lain ada berapa warna? Apa dia? Line tak clear? Oh, lain sekat soalan tu. Oh, sekat-sekat soalan Cikgu Rozina. Soalan Cikgu Rozina saya rasa berkenaan dengan pelangi kot dia. Betul. Okey, pelangi apa warna Betul. Ada berapa warna pelangi? 7. Okay, 7. Semangat tak? Duduk tegak. Sebut tema di mana dia? Apa 7 warna pelangi? Dia sembilan. Dah belajar kan? Sebutlah di mana? Merah, jingga, kuning. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Okay. Okay, balik pada Ustazah. Okey.
Okey. Baik, Farzana, soalan seterusnya ni dalam bahasa Inggeris. So, kena jawab dalam bahasa Inggeris lah. What would happen if we do not recycle waste and garbage? What would happen if we do not recycle waste and garbage? There are so many waste and garbage, and what would happen if we do not recycle waste and garbage? Faham tak? Faham kan? Okey. What will happen if we do not recycle waste and garbage? Apa dia bikin? Dia bikin nyusun ayat dah. Okey. Dah dapat ayat? If we do not recycle waste and garbage, okey. Tak pun kita yang itu kita tunda sekejap lagi. Kita teruskan dengan soalan yang lain lah. Baik. Apa akan jadi jika bumi berada paling dekat dengan matahari? Kita belajar tentang alam dalam sistem suria. Awak pun dah tahu ada matahari dan ada planet-planet yang lain. Baik, sekarang ini apa akan terjadi jika bumi ini berada paling dekat dengan bumi? Apa yang akan jadi? Bumi akan Bumi akan? Bumi akan? semua hidupan musnah. Semua hidupan musnah. Macam kenapa dia boleh musnah? Tak Apa ada yang air. menyebabkan sebab tidak ada air bila dah terlalu panas, air pun jadi tak adalah kering menyebabkan dia jadi musnah. Baik. Bagaimana kita nak mengatasi ancaman yang dihadapi oleh haiwan dan tumbuhan? Tadi Fazana bagi tahu kita kalau tak menjaga alam sekitar, haiwan akan pupus,
kekurangan oksigen kerana pokok-pokok dah ditebang kan. Jadi sekarang macam mana kita nak mengatasi daripada ancaman yang dihadapi oleh haiwan dan tumbuhan ini? Apa yang perlu dibuat? Apa yang Farzana nak buat? Nak mengatasi daripada ancaman yang dihadapi oleh haiwan dan tumbuhan. Kesian haiwan dan tumbuhan kan bila berlaku pencemaran. Jadi apa yang Farzana nak buat supaya haiwan dan tumbuhan ni tidak terancam? Kurangkan penebangan pokok. Okey, kurangkan penebangan pokok. Baik, siapa yang perlu kurangkan ni? Siapa yang perlu membuat pengurangan penebangan pokok? Manusia. Okey, baiklah. Farzana, sekarang ni saya bagi satu situasi lah di mana katalah Farzana dilantik di Kampung Tambirat itu menjadi seorang penyelaras untuk menjadikan Kampung Tambirat ini sebuah kampung yang bersih dan menjadi contoh kepada kampung-kampung lain. Okey, jadi soalan saya, apa tindakan ataupun apa yang Farzana akan buat untuk memastikan Kampung Tambirat ini dalam keadaan yang bersih? Farzana dilantik jadi penyelaras. Okay, apa yang Farzana nak buat supaya kampung ni dia jadi bersih, tak ada buang sampah merata-rata, sungai pun bersih. Apa yang Farzana nak buat? Meroyong. Gotong royong. Baik, kalau Farzana buat gotong royong biasanya dalam sehari 2 hari lah untuk buat, dan kebersihan itu mungkin akan terjaga dalam masa 1 minggu. Kemudian orang kampung masih lagi buang sampah merata, buang dalam sungai, tak jaga kebersihan. Apa lagi yang Farzana boleh buat supaya kebersihan tu bukan setakat seminggu 2 minggu sahaja tetapi berterusan? Mendidik masyarakat. Macam mana cara Farzana nak mendidik masyarakat? Sekarang ni Farzana ada kuasa lah kira kan. Farzana ada kuasa untuk suruh orang. Okey, jadi Farzana kata nak mendidik masyarakat. Apa cara untuk didik masyarakat tu? Apa yang boleh dibuat? Macam mana cara nak didik masyarakat? Gotong royong dah buat dah gotong royong. Gotong royong pun salah satu sebenarnya cara untuk didik masyarakat. Tapi dia tak berkesan. Apa lagi yang perlu dibuat? Macam
mana nak bagi tahu orang kampung? Takkanlah awak nak didik masyarakat. Awak nak buat cara macam mana? Macam cikgu mengajar ke? Cara nak mendidik? Nak didik orang kampung macam mana sebenarnya? Membuat taklimat. Apa dia? Membuat taklimat. Membuat taklimat. Okey. Katalah Fazana dah buat dah maklumkan. Mungkin Fazana buat di Dewan ke kan. Tapi Fazana masih lagi ada orang yang tak nak dengar. Apa lagi sebenarnya yang dibuat? Kenapa diorang tak nak dengar ni yang Fazana cakap? Fazana dah bagi taklimat tetap buang juga sampah ke sepah-sepah. Macam mana nak buat? Gotong royong dah gotong royong. Dah mulut pun dah cakap juga. Buat lagi. Apa lagi tindakan Fazana sebenarnya? Apa masalah orang kampung ni sampai tak nak dengar cakap Fazana ni? Buat banner. Buat banner tentang kesedaran bersihat. Mak dia pula yang jadi peserta. Kita buat soalan untuk mak dia. Boleh. Cuba fikir Fazana. Apa cadangan apa cadangan Fazana selain daripada gotong royong? Okey, saya dah buat gotong royong, saya dah buat taklimat. Apa lagi Fazana nak buat dekat kampung supaya orang tak buang sampah bersepah-sepah? Tak ada lagi orang buang sampah dalam sungai. Tak ada lagi orang buang sampah di bawah rumah. Mak dia betul. Fazana mak. Kita tanya mak dia pula. Aduh, tak nak ambil. Kita ada. Mak dia jawab bagi pihak Fahana. Membina kesedaran dalam masyarakat. Yelah, nak membina kesedaran tu macam mana? Tadi taklimat tadi tu pun membina kesedaran. Tapi, dengar ni Fazana. Fazana tadi first kali dah buat gotong royong. Kedua, Fazana dah buat taklimat kepada orang kampung. Masih lagi orang kampung buang sampah bersepah-sepah. Apa lagi yang nak dibuat? Orang kampung masih, walaupun Fazana dah bagi taklimat, walaupun Fazana dah bagi taklimat, dah buat gotong royong, takkan Fazana asyik nak kena buat gotong royong aja setiap minggu. Penat lah kan? Apa je yang boleh dibuat? Sampah banyak ni, orang buang sampah bawah rumah. Buka tingkap orang buang sampah. Kita tak nak lah kampung Tamirat duduk macam tu. Apa yang perlu kita buat? Pertandingan tu boleh. Dengan antara kampung. Kata tadi mak dia jawab ni. Apa yang kita boleh buat supaya orang dia tak akan buang sampah lagi? Buat papan tanda. Jawab Fazana. Membuat papan tanda tentang alam sekitar. Okey, buat papan tanda tentang alam sekitar. Yang Fazana nak tulis dekat papan tanda tu. Apa ayat yang Fazana nak tulis dekat papan tanda?
Apa dia? Membuang sampah di dalam tong sampah. Buang sampah dalam tong sampah dekat depan tanda tu. Baik, sekarang saya nak bawa Fazana pergi masuk ke dalam sekolah, dalam kelas lah. Okay. Dalam kelas kita sudah ada jadual waktu, jadual bertugas. Okay, jadual bertugas tu nampak seperti gotong royong lah yang Fazana dah cakap tadi. Kemudian dalam kelas cikgu selalu bagi tahu dengan murid-murid jangan buang sampah merata-rata. Sama juga dengan tindakan Fazana tadi untuk orang kampung buat taklimat. Okey, kemudian Fazana kata tadi letak papan tanda. Di sekolah pun kita ada papan tanda, tapi kenapa murid-murid SK Tambiran atau murid dalam kelas Fazana masih lagi buang sampah bersepak-sepak? Kenapa? Pertandingan. Adakan pertandingan. Kenapa rasanya murid-murid ataupun kawan-kawan Fazana dekat kelas masih lagi buang sampah? Kita dah ada jadual, kelas masih kotor. Cikgu dah cakap banyak kali, kelas masih kotor lagi. Kita dah letak poster jangan buang sampah merata-rata, papan tanda, masih lagi buang sampah merata-rata. Rasa-rasa Fazana lah, kenapa murid-murid ini masih lagi buang sampah merata-rata? Apa masalah sebenar mereka? Hai lama cikgu nunggu ya. Kenapa murid-murid masih buang sampah? Ada tak tong sampah dalam kelas? Ada. Ada. Tapi tak buang sampah dalam tong sampah juga. Masih lagi bersepah dekat atas lantai kan? Rasa-rasa kenapa? Kalau dalam kelas ada beberapa orang. Dah. Amaranda. Oh, jadi. Apa rasa-rasa Fazana? Tiada kedisiplinan. Apa dia? Tiada kedisiplinan. Tidak ada disiplin. Baik, sekarang kita balik kepada kampung tadilah. Sama juga masyarakat kampung pun tidak berdisiplin. Itu je cerita dia. Macam mana pula awak nak suruh orang kampung disiplin? Jangan buang sampah dalam sungai lagi. Supaya sungai jadi bersih. Macam mana awak nak disiplinkan orang? Awak kan dah jadi penyelaras. Macam mana awak nak disiplinkan orang kampung? Supaya tidak degil lah. Kita kalau nak menyelesaikan masalah, kita kena cari punca dia. Jadi punca dia sekarang ni, Fazana dah bagi tahu tadi, ialah disiplin. Jadi macam mana kita nak disiplinkan? Apa yang Fazana boleh tunjukkan lah kepada orang kampung? Ini cara sebenar ni. Baik, saya bagi satu. Mungkin Fazana mungkin boleh belikan tong sampah untuk setiap keluarga di kampung sebagai salah satu cara untuk disiplinkan mereka. Okey, saya bagi satu. Rasa-rasa Fazana apa lagi boleh dibuat?
Ada lagi tak? Okay, cukup dengan bagi tong sampah, gotong royong, taklimat, papan tanda, bagi tong sampah. Cukup untuk mendisiplinkan orang kampung? Fazana rasa dah cukup belum? Tak? Dah belum? Dah cukup belum? Cikgu Rozina ada nak tambah Cikgu Rozina? Ya, Ustazah. Fahana, boleh dengar tak? Boleh. Okey. Yang cikgu tahu Fahana adalah ahli kepada alam semesta kan? Fahana ahli kelab alam semesta kan? Kelab PAS. Betul? Ya. Okey. Kakak, apa aktiviti yang kelab PAS dah buat untuk menjaga alam sekitar? Apa antara aktiviti yang kita dah buat, Fahana? Cikgu pun salah seorang guru nasihat alam sekitar. Okay, apa yang untuk menjaga alam sekitar dekat sekolah? Apa yang kita dapat di sekolah? Okay, semasa awak menghadiri perjumpaan, kita ada buat aktiviti kan? Okay, apa antara aktiviti dalam alam sekitar? Mengutip sampah di kawasan sekolah. Okey. Antaranya kita buat gotong royong mengutip sampah sekolah. Apa yang selalu kita buat kat belakang? Kat blok C tu apa? Kita ada taman kan? Ya. Taman tu taman Pulse kan? Okay, selalunya bila bawa awak ke taman tu apa yang kamu buat? Kita buat apa dekat taman tu? Fadana. Kita tanya mak lah. Tanya mak dulu. Kita buat apa dekat taman Pulse tu? Ingat lagi tak? Kita buat apa? Okay, sebenarnya kelab Pulse ni kita buat dekat sekolah, kita tubuhkan di sekolah adalah untuk salah satu tujuan dia untuk kepada pelajar kan, macam mana nak cara kita nak menjaga kita untuk menjaga alam sekitar. Kalau taman park tu biasanya kita akan buat bentuk di taman Pulse tu ada apa? Azana. Dekat taman Pulse kita ada apa? Tumbuhan. Ada tumbuhan. Okey. Kalau ada tumbuhan, minta awak bagi tahu saja nama tumbuhan yang ada di apa antara tumbuhan yang ada di taman Pulse? Bawang. Kan? Tak tumbuhan
Tu lama dah tak pergi sekolah kot, tak ingat lagi. Nama tumbuhan. Cuba tanya mak awak. Apa nama tumbuhan yang ada kat situ? Mak awak. Apa dek? Apa nama tumbuhan di Taman Paus kita, Cikgu Halimah? Tumbuhan. Kunyit. Ha. Pokok. Kalau tergolong dalam kumpulan spesies apa? Spesies apa? Ha. Tumbuhan. Yang tu dalam tumbuhan? Mak dia pula dapat soalan keempat. Ni kan dia juga ambil. Hilang ingatan. Tumbuhan? Herba nak herba. Tumbuhan Ah. herba. Betul. Betul maknya. Betul. Dah kita. Okey. Oh, maksudnya ni Google Meet dengan mak-mak ni. Aduh, bahaya. Okey, tak apa. Okey, back to Ustazah. Oh, okey, baik. Jadi Farzana, tak ada, kiranya dah habis juga lah soalan ini. Jadi saya ucap tahniah dan syabas kepada Farzana. Walaupun line ni dia kadang-kadang okey, kadang tak okey, tapi ni satu usaha lah untuk Farzana jawab soalan kibat. Ada soalan yang dapat dijawab lah dengan baik. Okay, Farzana pun dah bagi idea bagaimana nak menjaga alam sekitar, apa tindakan Farzana, gotong royong, didik masyarakat, kan. Farzana pun dah tahulah punca sebenar masalah manusia di bumi ni yang tidak menjaga alam sekitar adalah kerana tidak ada disiplin. Okay, jadi apa-apa nanti saya akan maklumkan kepada Farzana berkenaan dengan PBL. Semoga berjaya lah dalam PBL kali ini. Dan Cikgu Rozina, ada apa-apa lagi Cikgu Rozina? Okey, Fazana, tahniah adik dalam masuk ibunya. Terima kasih Cikgu. Rozina. Sebab dapat membantu anak dia dalam PBL hari ni. Okey, Fazana, syabas, tahniah. Sebab dapat berbincang, dapat bercakap dengan cikgu. Walaupun lain kita mungkin rasanya tak okey kot. Tapi ada jugalah komunikasi kat situ berlaku. Okay, thank you Fahana. Salam dekat mak juga. Okey, jadi Farzana, terima kasih ya sekali lagi dan terima kasih kepada Cikgu Halimah jugalah kerana sama-sama membantu dalam projek PBL ini daripada Farzana buat poster infografik berkenaan dengan alam ditambah dengan maklumat-maklumat tentang alam, kemudian sudah membuat video pembentangan dan sekarang ini dah sampai ke sesi yang terakhir, sesi soalan kebat. Semuanya telah berjaya lah dilaksanakan dengan baik. Jadi dari saya tidak ada apa-apa lagi. Farzana, ada apa-apa nak cakap sebelum kita berakhir? Senyum je lah dari tadi. Terima kasih Kodak. Terima kasih. Madu sangat ni. Hai. Dia tidak betul jawab nanti. So kita jumpa lagi insyaAllah pada bila-bila waktu nanti. Okay, so Farzana boleh left lah group ni. Okay, boleh tekan leave tu. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Okay. Oh, okay. Aduh. Tak berapa clear satu dan agak ni jugalah terganggu jugalah sebenarnya kan. Iyalah sebab